majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan ini. Jadi mudah-mudahan segala apa yang kita dapat sedikit ilmu daripada pembahasan atau bincangan pada hari ini dapatlah kita manfaatkan dan dapatlah kita kongsi-kongsikan dengan mereka-mereka yang tak hadir, mereka-mereka yang berada di luar sana, insya-Allah. Baik, pada pagi ini kita nak bicara tentang ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan masa itu turut berlalu begitu pantas. Apa kaitan ilmu dengan masa? Kerana hari ini kita ni nak menuntut ilmu, medannya cukup-cukup luas. Tidak sebagaimana dulu. Dulu kalau kita nak menuntut ilmu, kita kena pergi ke tempat dia. Kena pergi bertalaki ataupun cari tempat-tempat yang adanya pusat-pusat pengajian. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita nak belajar ilmu ini, adanya sistem online, adanya perbincangan-bincangan dalam internet dan sebagainya, dari YouTube dan sebagainya, memudahkan untuk kita memahami dan mendalami ilmu. Walau bagaimanapun, kita kena ingat satu perkara bahawa ilmu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada sahabat, para sahabat telah sampai kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'at tabi'in, sampailah kepada asatizah kita, ulama kita, dan sampailah kepada kita hari ini. Ilmu itu berkembang cukup-cukup cantik. Namun, kita menghampiri kepada penghujung zaman, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mula mengangkat ilmu itu sedikit demi sedikit. Macam mana ilmu itu naik? Nampak naik macam tu ke? Nampak naik kebar, naik ilmu? Tak, bukan begitu. Ilmu itu diangkat, menerusi, dimatikan orang-orang pendokor ilmu. Dimatikan mereka-mereka yang ada ilmu dan ilmu itu tidak sempat disampaikan kepada generasi lain, maka kita dimatikan. Maka bila ilmu itu diangkat Allah Subhanahu Wa Taala, maka generasi yang selepasnya, orang-orang yang selepasnya, atau kita sendiri tak sempat nak mengambil ilmu daripada tutup guru kita, daripada ustaz-ustaz kita, maka ilmu itu tak ada dah. Ilmu itu telah terkubur, yang tinggal hanyalah saki-baki ilmu yang sempat dipelajari oleh anak-anak murid tok guru tersebut atau anak murid ulama-ulama tersebut. Itu saja tinggal. Dan mungkin jugalah ada khazanah-khazanah penulisan-penulisan daripada ulama-ulama tersebut. Itu saja yang tinggal. Itu pun mungkin kita katakan bahawa khazanah-khazanah yang ditinggalkan hanya dalam bentuk tulisan. Tidak dalam bentuk percakapan dan sebagainya. Mungkin apa yang nak disampaikan dalam bentuk tulisan dan bentuk percakapan berbeza. Maka itulah gambarannya bagaimana ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita lihat ramai sungguh orang cerdik pandai. Hakikatnya di akhir zaman ini Allah datangkan orang yang cerdik pandai ni bertebaran. Dahulunya kita lihat bagaimana sekolah ni taklah seramai ini anak-anak kita dahulu dengan sekarang, atau kita sendiri dahulu dengan sekarang berbeza tahap pendidikannya. Tak ramai macam dululah orang bijak pandai ni. Kalau kita jumpa dan bincang-bincang dengan orang lama, dia kata dulu ada SRP dah boleh mengajar jadi cikgu sekolah. Ada SRP boleh jadi cikgu sekolah. Kalau ada SPM boleh mengajar sekolah menengah. Kemudian level tu naik sikit, nak mengajar sekolah menengah, ada diploma, boleh mengajar sekolah. Kemudian naik lagi. Kalau diploma ni untuk sekolah rendah, ijazah untuk sekolah menengah. Naik lagi dia punya tingkatan dia. Nak jadi guru, kena ada ijazah semua sekali. Nak jadi guru lagi, ada ijazah pendidikan sahaja, ijazah yang lain tak boleh. Menggambarkan dia naik satu tahap. Hatta ini kita lihat, dahulunya jarang-jarang kita lihat orang-orang kita ni adanya bidang ataupun adanya ilmu belajar itu sampai kepada peringkat master, sampailah kepada pihak PhD. Dulu kita katakan ada master, boleh dah jadi pensyarah di universiti. Dulu ramai bertebaran ramai pensyarah. Hari ini nak jadi pensyarah universiti, kena ada PhD. Nak menggambarkan apa? Allah nak gambarkan ilmu itu sedang berkembang pesat. Sekalian kita berkembang pesat, tapi dalam masa sama Allah telah mencabut satu khazanah ilmu yang dipelopori, dipegang oleh para ulama. Kita lihat sekeliling kita, bermula sebelum COVID lagi, kita lihat ramainya alim ulama kita seorang meninggal dunia, yang meninggalkan khazanah yang sangat-sangat bernilai. Itu baru kita lihat Dr. Yusuf Al-Qadawi almarhum telah meninggal dunia, meninggalkan khazanah yang cukup hebat untuk kita teliti, menggambarkan kepada kita
bagaimana kehidupan kita atas dunia ini, akhir zaman, ilmu yang banyak kita duk pelajari ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sahabat pencipta Quran. Kita belajar Quran. Namun hakikatnya kita belajar ini ada ilmu-ilmu Quran yang belum lagi kita fasih. Yang belum lagi kita terokai. Nak katakan banyak ilmu itu. Daripada dapat ilmu itu daripada ulama-ulama ahli-ahli Quran. Sekiranya kita tak sempat nak mengambil ilmu daripada mereka, maka biar sekadar apa yang kita dapat manfaat daripada khazanah-khazanah yang ditinggalkan daripada asatizah kita itu. Baik, ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min ibadi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqil aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'afta'u bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ini dalil kepada bahasan kita pada pagi ini. Pertamanya, Nabi SAW beritahu kepada kita yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari hamba-hambanya. Dia tak cabut terus. Tetapi dia itu Allah mencabut ilmu tersebut dengan mematikan para ulama. Sehingga tiada lagi ulama yang tinggal. Pada saat itu, manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang yang bodoh, dan ketika itu pemimpin itu ditanya sesuatu, maka akan keluar daripadanya fatwa yang tidak berasaskan ilmu sehingga mereka tersebut sesat dan menyesatkan. Ini hadis riwayat Bukhari. Menggambarkan akhir zaman ini Allah akan mencabut ilmu itu tidak sekaligus tapi dengan mematikan seorang para ulama. Bila ulama dah mati, maka orang-orang yang tak tahu nak angkat siapa, dia angkat orang-orang yang jahil untuk jadi pemimpin, jadi ketua dan sebagainya. Contohlah kita katakan, satu taman, bila mana imam utama dah meninggal dunia, tak ada pelapis. Tak ada pelapis. Sehingga kan menjadi tanda tanya, siapa yang akan jadi imam? Bila tak ada tanda tanya, maka yang berpengaruh akan bagi tahu bahawa, oh, undilah aku. Atau bagi tahu aku boleh juga jadi imam. Maka angkatlah orang ni jadi imam. Bila meletakkan seorang yang bukan ahlinya menjadi imam, maka bagaimana bacaannya? Bagaimana dia mengeluarkan hukumnya? Bagaimana dia menentukan dan menyelesaikan masalah? Itu antara perkara-perkara yang perlu kita lihat. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Imam Abu Hanifah, ini mazhab Hanafi, kan? Kalau kita lihat bagaimana sorotan sejarah dia, bagaimana keadaan Imam Hanafi ini, okay, Abu Hanifah ini, mazhab Hanafi ini, dia ni ketika mana menguasai ilmu mujtahid ini, dia satu ketika dia sentiasa ditawarkan jawatan qadi. Jawatan pembendaraan, sebab kerajaan ketika itu tahu bahawa kemampuan Imam Abu Hanifah ni dalam pentadbiran. Tetapi dia tak mau. Dia menolak sebab nak pegang agama tu. Dia tolak sana, tolak sini, tolak sana. Akibat ditolak, maka dia dihukum penjara. Dia disebat, hukum penjara, disebat dan sebagainya. Hatta bertukar kerajaan daripada kerajaan zaman Umayyah kepada zaman Abbasiyah pun sama keadaannya. Menggambarkan bagaimana ilmu yang dijaga cukup rapi supaya ilmu itu tidak bercampur aduk di antara ilmu pentadbiran dan ilmu yang sepatutnya disebarkan kepada khalayak. Jadi nak gambarkan bagaimana usahanya ulama ini nak menjaga ilmu, sekiranya tak sempat diambil oleh anak muridnya, maka bila mana matinya ulama tersebut, habis hilang ilmu tersebut. Maka kita hari ini bila mana Allah masih tetapkan hati kita, jiwa kita untuk mendalai ilmu, maka usahakanlah untuk mencari ilmu. Tak kiralah dalam konteks mana sekalipun, carilah ilmu sebanyak yang mungkin. Kerana kita ni masih lagi mencari ilmu. Sampaikan semua orang akan mencari ilmu sehingga masuklah mereka semua ke dalam kubur. Tak adanya kita katakan, oh aku dah hebat dah, aku tak perlulah masuk kuliah agama dan sebagainya, aku dah tahu semua. Tak boleh. Kita masuk, belajarlah ilmu tersebut. Banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita kenal. Banyak lagi ilmu yang belum kita hadam dan sebagainya. Maka usaha kita ni supaya kita dapat untuk memahami dan sentiasa mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup-cukup luas. Jadi berdasarkan hadis tadi, terdapat satu bentuk gambaran yang besar tentang situasi ilmu yang sedang pesat berkembang dalam pelbagai bidang ini. Banyak ilmu hari ini, ibu bapa sekalian, tengok anak kita, saudara kita, ilmu yang kadang-kadang cerita pada kita tak tahu kat mana, kita tak pernah dengar ilmu tu.
nak gambarkan hebatnya ilmu itu berkembang. Saya ingat satu kisah bagaimana saya berjumpa dengan pelajar yang jenius. Bukan saya berjumpa lah. Ada cerita bagaimana pelajar jenius ni pelajar yang hebat. Dia masuk sekolah yang hebat dan ada cikgu baru masuk. Cikgu baru masuk mengajar sekolah tu semula. Cikgu tu ada master. Masuk mengajar sekolah menengah. Masuk mengajar subjek MAT. Jadi bila masuk MAT ni, dia ada formulir siap. Okay, sila selesaikan permasalahan formulir tersebut sekian. Bila selesaikan, pelajar ada 21 orang. Yang keluar jawapan 22 formulir baru. Bukan keluar jawapan saja, keluar 22 formulir baru plus dengan jawapan yang betul. Menggambarkan bagaimana nak katakan ilmu itu berkembang pesat sampaikan budak-budak yang berada katakan level bawah ni boleh mencari ada yang baru. Boleh cetuskan formula baru. Sampaikan cikgu tu kata, tak boleh nak mengajar macam ni. Ini dah kata tinggi daripada Tok Guru ni. Macam ni sebab nak gambarkan ilmu itu sudah berkembang pesat. Dan bila mana ilmu itu sudah berkembang pesat, maka kita kena lihat juga di belakang-belakang itu. Allah matikan seorang guru kita, pendidik kita, yang mana mereka semua menyumbangkan ilmu yang cukup-cukup besar kepada kita, yang menjadi warisan untuk generasi yang akan datang. Ilmu itu warisan untuk generasi yang akan datang. Baik, ibu-ibu ayah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu ni merupakan suatu maklumat dan pengetahuan yang diwarisi daripada satu generasi ke generasi yang akan datang. Ilmu ini, konsep ilmu ni. Ilmu wal ma'rifah, ilmu dan ilmu pengetahuan, knowledge. Jadi bila mana ilmu ini diwarisi, maka perlu kita perturunkan daripada satu generasi ke generasi yang akan datang. Kita kena perturunkan ilmu tersebut. Namun sekiranya kita nak turunkan ilmu tu tapi tak ada pewaris. Nak turunkan ilmu tak ada pewaris. Tak ada generasi nak ambil ilmu tersebut, maka ilmu tu akan mula sedikit lama akan hilang dan akhirnya tiada ilmu itu. Dan bila generasi yang akan datang mencari ilmu, maka tiada untuk guru atau tiadanya pewaris-pewaris yang boleh dirujuk, maka mulalah ilmu itu akan disebarkan dengan cara yang sesat dan menyesatkan. Itu dipanggil orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Sebab ilmu itu tidak dikuasai dengan sepenuhnya. Jadi hari ini kalau kita lihatlah, kita lihat dengan keadaan ataupun kita lihat situasi kehidupan kita hari ini, iaitu kita ada sekolah. Daripada sekolah pra lagi. Hari ini pra sekolah macam-macam ada. Literkalif, ada pra pasti, ada taska, ada macam-macam lah kita katakan. Kemas, ada macam-macam permulaan bagi pendidikan. Ilmu itu nak berkembang daripada bawah ke atas. Dan naik kepada sekolah. Ada sekolah yang kemasan biasa, ada sekolah elit, macam-macam sekolah integrasi dan sebagainya. Dan menggambarkan dia dah mula pecah-pecahkan pembahagian-pembahagian ilmu tu. Masuk pada sistem pondok, kita ada pondok moden, kita ada pondok biasa. Bagaimana silibus pondok itu dan sebagainya. Itu semua dah mula berkembang. Bila habis kat situ, maka cabangnya akan bermula. Sama ada nak masuk pada peringkat atas, peringkat universiti dan sebagainya, akanlah mengeluarkan pewaris-pewaris ilmu yang cukup-cukup ramai di luar sana. Okay, cumanya hari ini metod yang kita pakai atau metod yang diguna pakai, adakah metod itu dapat menghasilkan ilmuwan yang bakal menyebarkan agama ke pelosok dunia? Sebab apa saya katakan begitu? Memang betul kita tengok ramainya universiti, pondok, anak-anak berjaya. Tetapi hakikatnya mereka nak mencari yang betul-betul yang menguasai ilmu amat sukar. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab kadang-kadang ramai di luar sana itu dia bila melihat kepada peperiksaan. Bila periksa, dapat jawab, dapatlah markah A dan sebagainya, maka tinggal ilmu tersebut. Umpama katalah ambil ilmu cedok banyak-banyak letak dalam kepala, masuk dalam dewan exam, keluarkan semua, keluar semua, hilang kosong, tinggal, keluar, dapat result. Jadi apa dia dalam otak? Tak ada. Jadi ilmu yang sepatutnya, macam ulama' dahulu, bila mana dia pegang ilmu, pegang sungguh-sungguh, maka ilmu itulah dapat dikongsi kepada generasi yang akan datang. Tapi kalau itulah trendnya, maka ilmu tak dapat disampaikan, tak dapat dikembangkan kerana sekadar masuk dalam otak, keluarkan untuk ketepesaan dan akan hilang begitu saja. Itu satu perkara yang sangat-sangat merugikan. Sangat-sangat merugikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara perkara pokok yang utama
sebagaimana yang telah dinyatakan dalam riwayat lain oleh sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asyratis saati an yultamasal ilmu indal asghari. Apa maksudnya? Ini hadis Ibnu Mubarak. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu yang dipelajari daripada orang-orang kecil. Macam pula orang kecil ni, orang kedil ke apa? Maksud orang kecil di sini digambarkan al-asghar ini, iaitu gambar orang yang rendah ilmu, pengetahuan ataupun orang yang bodoh. Maksudnya, belajar daripada orang yang tidak berilmu. Belajar daripada mereka ni yang mengatakan dia ni hebat, tetapi ilmu ni tak kat mana, tak tahu. Macam ni kita nak menentukan tahap begitu. Saya pun al-faqir, saya pun bukan ilmu yang banyak nak dibandingkan dengan mungkin asatizah yang di hadapan saya ni. Mungkin jugalah ibu-ibu yang banyak mengaji di lain luar sana. Menggambarkan ilmu yang kita duk pelajari ini, jangan kita mendabik dada, akulah pakarnya, akulah hebatnya. Kerana kita tidak boleh nyatakan begitu, kerana kita masih lagi belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Bila mana kita meletakkan kerendahan diri kita, Allah akan menambahkan ilmu pada kita. Sebab itu proses kita nak belajar. Tapi kalau kita katakan, akulah hebat, paling hebat. Tak boleh. Tidak boleh katakan begitu. Kerana bila mana kita merasakan takabur dengan ilmu yang Allah bagi itu, maka mulalah kita akan sesat dan menyesatkan. Sekiranya kita tidak tahu tentang hukum-hukum apa, maka jelaslah. Minta maaf, saya tidak tahu, saya rujuk. Itu perkara yang saya sebab saya tidak malu. Hatta saya dalam kuliah saya belajar, student tanya saya, kata doktor ini apa-apa, saya kata, maaf, saya tak boleh nak bagi jawapan. Minggu depan saya, to remind saya akan bagi jawapan minggu depan. Saya balik kena rujuk dahulu. Itu perkara biasa. Sebab kita adalah orang yang masih lagi menuntut ilmu. Jadi bila kita letakkan kita masih menuntut ilmu, maka usaha kita untuk mendapatkan ilmu itu dengan cara yang paling baik akan dipermudahkan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang digambarkan dalam bentuk ilmu. Dan apa kaitan yang satu cerita atau satu bab yang kita bahaskan pada minggu lepas, iaitu pendusta, ini dia. Pendusta yang mengaku Nabi disebabkan apa? Disebabkan ilmu tersebut tidak diambil secara tepat dengan pendukung ilmunya. Tak ambil secara tepat. Maka bila tak ambil secara tepat, maka yang tinggallah sakit baki ilmu yang ada dan dia akan sesat dan menyesatkan orang lain. Hatta dia boleh mengaku Nabi, boleh mengaku dia ni orang yang pendukung agama dan sebagainya. Itu antara perkara-perkara yang perlu kita tangani dan perlu kita selidiki sebaik yang mungkin supaya kita ni tak termasuk dalam perangkap-perangkap itu. Dan kita perlu usahakan. Contoh saya katakan sekiranya kita nak belajar ilmu dan sebagainya, rujuk-rujuklah Jabatan Mufti dan sebagainya. Supaya ilmu itu ilmu yang betul untuk kita belajar. Dia ada tauliah ke tak ada tauliah ni. Ini pencampai dia macam mana. Kita boleh nilaikan sendiri. Allah bagi kita ni akal fikiran untuk berfikir, maka kita boleh nilaikan sendiri bagaimana keadaan yang sepatutnya kita jalankan. Baik, ibu-ibu yang minta Allah Subhanahu Wa Taala, rentetan daripada ilmu yang sedang berkembang ini, maka kita boleh lihat masa kita hari cukup pantas. Cukup pantas macam mana? Nak belajar ilmu tak sempat. Tengok. Nak master habis masa dah. Ataupun kita kata tengah-tengah belajar, tak tengok. Dah pukul berapa ni? Tengok dah masuk waktu lain dah. Tengok nak lebih tahun baru dah. Tengok kita nak masuk puasa balik tahun depan ni. Kenapa? Masa pantas berlalu. Ini perkara yang perlu kita hadap. Kerana proses pertukaran masa dari siang ke malam, kemudian silih berganti, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, adalah ukuran perjalanan manusia di atas muka bumi. Perjalanan manusia. Kita ni semakin lama semakin berusia. Walaupun ukuran kita tahun, tapi hari-hari itu semakin lama semakin berusia. Penggambar kita ni, cepat masa kita berlalu tu. Kita bangun pagi tadi pukul apa? Contohlah bangun pukul 5.30. Sebab nak solat subuh kan. Tempat saya subuh 5.45. 5, 10 minit, 5.55 dah komat dah. Kalau bangun lambat sikit, contoh bangun lambat sikit, tiba-tiba baru nak pergi solat. Pergi solat. Kemudian bila nak pergi solat itu, sampai di sebuah masjid, dah. Orang dah iqamah dah. 5.55. Masuk solat, sejak solat semua bilik, 6 suku. Ada pula kuliah subuh. Dengar-dengar, dah pukul 7 pagi. Balik pukul 7 pagi, minum air sikit. Tengok, dah nak start kuliah duha. Masuk kuliah duha. 8.20 dah. Cepatnya masa berlalu. Habis pukul 9, apa kita buat? Menggambarkan itulah kita punya rutin harian kita yang kita tak boleh nak ubah.
Sebab apa? Sebab masa pantas berlalu bertepatan dengan keadaan kita yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini di akhir zaman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah yang selalu kita baca. Itu surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bagi tahu demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Masa, kita semua ni dalam kerugian. Kerugian macam mana? Kita ni, Allah bagi masa pada kita 24 jam. Panjang masa 24 jam ni tuan-tuan, ibu-ibu ayah sekalian. Tetapi, kenapa Allah kata kita dalam kerugian? Dalam 24 jam tersebut, kita hanya diberi tugasan 5 waktu sehari semalam saja. Subuh 2 je. Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Itu je waktu yang kita ni betul-betul berada dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Tak lama. Tak lama. Kita katakanlah waktu yang kita nak buat tersebut range dia lebih kurang dalam 15 minit lah. 15 minit. 15 minit ni tak lama. Kejap 15 minit. Jadi 15 minit tersebut kita solat dalam 24 jam. 4 waktu kita solat sejam. 5 dalam sejam suku. Sejam suku daripada 24 jam untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa lain, masa lain kita bekerja, cari rezeki, nafkah dan sebagainya. Masa lain. Dan masa itu jugalah kita nak bersosial, jumpa orang dan sebagainya. Menggambarkan kita ni sebagai manusia, kita ni sangat sedikit masanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila mana kita membuat segala amal ibadah, niatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat pada Allah. Niat pada Allah. Niat pada Allah. Aku buat ni kerana Allah. Aku buat kerana Allah. Sebab itu yang perlu kita laksanakan. Tapi kalau kita tak buat begitu, maka rugilah kita. Maka rugilah kita. Sebab masa pantas berlalu dan Allah bagi tadi, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Banyak kerugian. Kita tak boleh nak salahkan dunia sebab dunia ini ujian kita. Tempat ujian kita. Ada televisyen, ada TV, ada TV kita pun berpuluh-puluh channel. Kalau pakai Astro, kalau pakai Unify pun ada berpuluh-puluh channel. Ada Netflix pula, ada beratus-ratus cerita dalam tu. Kemudian dimasuk kepada selok-belok tentang hiburan dalam Facebook, dalam YouTube dan sebagainya. Itu benda-benda yang menggambarkan kepada kita antara perkara yang menyebabkan kita ni rugi dalam kita mengejar masa. Kemudian dalam ayat yang ketiga Allah kata, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Beritahu tentang apa yang kita nak lakukan. Apa yang perlu kita laksanakan atas dunia ini. Ya? Daripada tempoh 24 jam tersebut, itu yang perlu kita buat. Sekian. Masa ni kalau kita lihat, pantas tak pantas ini, tengoklah orang yang makin lama ramai meninggal. Seorang. Kiri kanan depan belakang. Ada yang meninggal. Jadi, itu merupakan motivasi kepada kita. Tunggulah masa kita pun tak lama dah. Tak kira lah muda ke tua ke, mati akan tiba kepada kita. Masa cukup pantas. Itu saya katakan, seharian kita daripada pagi sampai malam cukup pantas. Kadang-kadang tak sempat nak siap apa-apa. Kadang-kadang, kalau ibu lah kau ibu. Nak basuh pinggan kat dapur, tak siap lagi tengok dengan orang azan lah. Az-Zuhur. Tengah siap lepas kemas solat Zuhur, orang azan asar. Cepatnya masa. Itulah hakikat kita sebagai manusia. Ya? Kalau kita lihat, kenapa dinamakan dengan surah Al-Asr kena masa ni? Kerana Allah bersumpah dengan waktu atau pada keadaan masa di awal surah tu. Iaitu masa yang mana mempunyai pelbagai situasi dan keadaan. Dan keadaan senang. Orang senang pun dia akan tengok masa, cukup patah lalu senang. Masa besar dia. Orang susah. Orang susah ni kadang-kadang dia lapar. Dia nak makan tak boleh. Masa itu cukup. Lama bagi mereka. Kalau orang tengah malam, dia lapar kan. Kalau dia lah kita lihat orang yang Allah uji dia dengan kesempitan duit dan sebagainya. Malam nak sampai ke pagi tu,
dia bagi tahu anak dia, ini kalau kita tengok cerita sama, tak apa, tidur. Nanti bila tidur, hilanglah lapar tu. Nak minta anak tidur kerana anak lapar, benar-benar hilang lapar. Jadi tempoh malam tersebut daripada contoh kita katakan pukul 11 malam nak sampai 6 pagi cukup lama bagi mereka. Sebab apa? Diuji dengan susahnya. Tetapi dia akan datang keadaan yang sangat-sangat cepat bila Allah tukar daripada kesusahan kepada kesenangan. Allah bagi nikmat. Ada balik keuangan dan sebagainya. Maka pantas masa berlalu. Tak sempat nak memikirkan apa yang dia telah lakukan pada zaman kesusahan itu. Ada mereka yang sihat. Ada mereka yang sakit. Orang yang sihat tak perasan pun masa berlalu begitu pantas. Kan? Buat apa dah? Kena ke mana ni? Sebab dia pantas semua nak pergi ke tempat yang rasa dia boleh pergi. Hakikatnya kalau orang sakit, terlantar kat hospital, termenung apa yang akan jadi, dia cukup lama yang dia rasa. Masa yang Allah lamanya, masa nak bergerak, sakitnya, dia akan terasa begitu. Sebab ketika mana dia sihat, dia tidak melihat bahawa masa itu berlalu pantas untuk dia kejar masa itu. Supaya dia dapat manfaatkan setiap masa yang dia ada. Dan juga ada yang kaya, ada yang miskin. Orang kaya, Allah uji dengan kekayaan. Orang miskin, Allah uji dengan kemiskinan. Orang yang mulia, orang hina pun sama. Kadang-kadang kita lihat orang yang mulia ini dipuji manja oleh masyarakat. Orang tu jumpa bagusnya dia tu, orang hebatnya dia tu, dipuji manja. Tapi orang yang hina, tak dipandang langsung oleh masyarakat. Hatta orang lalu depan dia pun orang buat tak nampak je. Nak gambarkan orang hina begitu atas dia. Tapi semua sekali itu, sekiranya dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengangkat darjat mereka. Dan kalau kita lihat masa ini, dia pasti merujuk kepada tahun, dia pasti merujuk kepada bulan, minggu, hari, jam, minit dan saat. Ada dalil ke? Ada. Dari Nabi SAW beritahu kepada kita, an Abi Hurairah qala, qala Nabi SAW, la taqumu as-sa'ah hatta yuqbada al-ilmu wa takthura al-zalazilu wa yataqaraba az-zamanu wa tadhhara al-fitanu wa yakthura al-haraju wa huwa al-qatlu hatta yakthura fikum malu fayafidha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehingga diangkatnya ilmu, macam tadi angkatnya ilmu semakin berkurang. Banyak gempa bumi, masa pantas berlalu, tersahihnya fitnah, banyak berlaku al-harj, iaitu pembunuhan, dan banyak dalam kalangan kamu harta yang melimpah ruah. Okay? Baik, digambarkan di sini masa berlalu begitu pantas. Masa berlalu begitu pantas. Dalam hadis lain yang merujuk kepada masa tahun bulan ini daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yataqaraba az-zamanu fatakuna as-sanatu kasyahri wa yakuna ash-shahru kal-jum'ati wa takuna al-jum'atu kal-yawmi wa yakuna al-yawmu kas-sa'ati wa takuna as-sa'atu ka-ihtiraqi as-sa'afati wa as-sa'afatu hiya al-khusatu. Maksudnya adalah tidak akan terjadi hari kiamat sehingga masa yang atau zaman ini berlalu begitu pantas. Setahun seperti sebulan. Sebulan seperti seminggu. Seminggu seperti sehari. Sehari seperti sesaat. Dan satu saat itu yang dimaksud adalah pantasnya penyalaan api yang membakar ranting kering. Ini dah rakam. Ini bagaimana keadaan dia? Bagaimana kita rasa? Ya, pertama kalau kita lihat, kita ni dah masuk bulan November. November. Kita nak puasa bulan apa? Bulan 3. Bulan 3 tahun depan kita dah mula berpuasa. Dah puasa dah. Baju raya tahun lepas, tahun ni lah, baju raya tahun ni pun tak sempat habis pakai lagi. Dah nak puasa balik dah. Nak fikir nak tempah baju kat mana. Kita fikir mana? Kita fikir raya. Tak fikir puasa tu, fikir raya dulu. Sebab apa? Sebab gambaran kepada kita ni, dalam tahun itu berlalu begitu pantas. Cepat sungguh masa berlalu. Dah semasa tahun baru lah. Ni dah masuk 30 hari bulan. Tak lama. 1 hari bulan, masuk pula berapa, katakan masuk pula bulan 1, 2, 3 dah masuk Ramadan. Dalam Ramadan cepatlah. Ataupun kita katakanlah bulan 1 ni, hujung bulan 12 dah masuk Rejab. Rejab, Syaban, Ramadan. Dah masuk Rejab, kita dah tune otak kita masuk Rejab. Tak lama dah. Tak lama dah bila masuk Rejab ni. Bila masuk Rejab, masa tak lama dah kita menghampiri kepada Ramadan. Bila masuk Ramadan, nak raya dah.
Dia masuk raya haji pula. Itulah gambaran pusingan-pusingan masa dalam bentuk tahun. Yang cepatnya masa berlalu. Okey, baik. Jadi digambarkan masa ni tu tahun. Kalau bulan macam mana bulan? Bulan sama juga. Kalau orang bekerja tengok, nak masuk bulan akan datang dah ni. Gaji nak masuk balik dah kalau orang bekerja. Itulah kalau orang pencen pun sama juga. Nak masuk pencen baru dah. Cepatnya pantas masa berlalu. Seminggu sama juga. Tengok rasa baru je hari minggu lepas berjumpa hari Ahad. Jumpa balik dah kuliah kita Tuhan. Gambaran kepada kita menggambarkan cepatnya masa berlalu. Okay? Sehari macam saya berkata tadi, pagi sampai malam pusing. Dan sesaat, bagaimana kita nak detailkan sesaat ni, cepat sesaat ni. Gambarannya merujuk kepada ranting kering. Ranting kering macam mana? Ataupun daun kering. Daun kering ni kita letak api je. Habis terbakar. Cepatnya atau pantasnya api itu melembab dalam masa sesaat. Menggambarkan cukup pantas. Itu gambaran keadaan bagaimana masa pantas berlalu. Jadi bila mana kita rujuk pada masa pantas berlalu ini, kenapa masa pantas berlalu? Maka ulama-ulama telah bahaskan antaranya Dr. Muhammad Ahmad Al-Bayad dalam Asyratus Sa'ah dan Syekh Muhammad Yusuf Al-Wabil pun sama juga berkata Asyratus Sa'ah. Syekh Al-Alifi pun sama tentang tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Itu semua antara mereka-mereka yang bahas tentang tanda kiamat. Apakah yang dimaksudkan dengan masa pantas berlalu? Pertama sekali, masa yang pantas berlalu merujuk kepada pandangan daripada Ibn Hajar rahimahullah berkata, iaitu masa pantas berlalu iaitu kurangnya keberkatan terhadap masa. Masa pantas berlalu adalah kurangnya keberkatan terhadap masa. Jika pada zaman dahulu sehari dapat digunakan keseluruhan untuk kebaikan, tapi sekarang hanya beberapa minit dan saat sahaja. Apa maksudnya? Digambarkan kepada kita di sini iaitu keberkatan terhadap masa dalam seharian kita. Keberkatan. Macam mana? Kita gambarkan hari ini, kita bangun pagi tadi, apa kita buat? Adakah kita bangun pagi tadi, kita dah dapatkan keberkatan dalam kehidupan pagian? Maksud apa keberkatan pagian kita itu? Itu dengan kita ni memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah buat perkara-perkara wajib dan perkara-perkara sunat. Dan bagaimana kita nak pastikan dalam seharian kita itu keberkatan menyelubungi kehidupan kita. Satu. Yang kedua, keberkatan merujuk kepada bagaimana kita nak pastikan perkara-perkara yang kita lakukan dalam kehidupan seharian dan apa yang kita nak buat itu tidak terkeluar daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita takut itulah. Kita takut kita buat perkara yang Allah larang. Sebab masa lalu itu pantas, tak sedar, aku buat perkara ni, kenapa aku buat? Dia akan tanda tanya. Sebab keberkatan kepada kehidupan kita itu. Keberkatan terhadap kehidupan kita itu. Baik. Bila mana merujuk pada keberkatan? Bagaimana solat kita? Solat kita bagaimana? Cepat ke lambat ke? Disebabkan hilang keberkatan kehidupan kita, fokus utama kita solat pun akan terjejas. Disebabkan oleh kita nak cepat uruskan hal-hal ehwal dunia lain. Cepat kita solat. Maka bila solat kita cepat, tidak sempurna, wuduk sempurna, solat tak sempurna, maka keberkatan itu makin lama makin hilang dalam masa yang ada dalam seharian kita. Okay, itu pertama. Yang kedua, kenapa digambarkan dengan masa begitu pantas? Masa begitu pantas merujuk pada teknologi yang dan pengangkutan. Teknologi dan pengangkutan yang berada di sekeliling kita pada hari ini. Jadi kalau kita rujuk pada kita hari inilah, kita ada telefon canggih-canggih. Tak terlintas di kita nak pakai telefon hari ini yang mana tak ada butang lah telefon tersebut. Dan tak ada butang nombor, keypad tak ada lah. Teknologi itu. Dan mudah. Dahulunya telefon tak boleh nak berhubung, nak buat video macam ni. Hatta kata kita nak buat kuliah macam ni pun tak terlintas di akal dahulu. Hari ni dah boleh semua sekali. Kuliah duha boleh buat, kuliah maghrib boleh buat secara online. Sebab apa? Teknologi sangat pantas berkembang. Tak perlu kita keluar. Dahulu nak pergi kuliah, start kereta pagi keluar, nak menghadap jam semua sekali. Jauh perjalanannya. Sampai-sampai nak habis kuliah. Itu dahulu. Ataupun jauh sangat. Ini
sampai semasa kat sini, semua orang boleh tengok. Seantara dunia boleh tengok. Menggambarkan bagaimana pantas berlalu di sudut telekomunikasi. Kemudian dia ada di sudut kenderaan. Pantas berlaku, pantas masa itu merujuk pada kenderaan. Kenapa kenderaan? Saya ingat satu ketika dahulu, ialah kita orang kampung, orang yang mana tak pernah melihat lebuh raya lah, highway besar tak pernah melihat. Jadi bila mana kita melihat highway besar, datang ke KL ini, saya ingat arwah nenek saya kata, pergilah ke Kuala Lumpur tu, tengok orang kata jalan raya kat sana atas pokok. Kita pun terlintas jalan raya atas pokok. Macam mana lah jalan raya atas pokok ni? Tanya nenek kita tu, macam mana jalan raya tu? Tahu mak pun tak tahu. Pergi tengoklah sendiri. Kita pun sampai kat sini, oh macam ni jalan raya atas pokoknya. Highway bertingkat. Jadi dia punya jalan tu memang betul-betul atas pokok lah. Barulah nampak jakun sungguh duduk kampung dulu. Yelah masuklah budak-budak kampung dulu kan. Bila masuk universiti duduk Kuala Lumpur. Oh macam ni rupanya jalan raya atas pokok ni. Oh nampak kan? Nampak sangat kita ni tak sampai pada situ. Jadi bila teknologi jalan raya tu dah ada, lengkap, mempermudahkan urusan perjalanan tu. Daripada dulu kita katakan jalan kecil. Jalan kecil mungkin nak sampai ke destinasi tu makan masa 8 jam. Bila jalan besar dikurang kepada 6 jam. Jalan lagi besar dikurang kepada 4 jam dan sebagainya. Itu teknologi. Kereta pun ni semakin lama semakin selesa untuk kita bawa aircon dan sebagainya. Itu kereta. Kemudian dia ada pengangkutan. Kita katakan kalau naik kereta 10 jam atau 8 jam, boleh naik flight sejam. Pantas berlalu masa itu. Jadi tidak membazirkan masa lain. Jadi bagaimana salah satunya masa pantas berlalu merujuk pada teknologi itu berkembang pesat. Dulu kalau orang pergi Mekah, kalau ada lagi wilayah yang sempat pergi ke Makkahul Mukarramah dengan menaiki kapal tu, kapal laut tu, kita tengoklah 3 bulan baru sampai. Itu dah patah balik 3 bulan. Jadi makan masa dekat setengah tahun lebih pergi kerjakan haji. Bukan begitulah keadaannya. Okey. Baik. Jadi yang ketiga adalah maksud masa berlalu pantas ini merujuk kepada cepatnya masa bergerak dalam erti kata sebenar pada akhir zaman. Iaitu Allah akan menjadikan hari-hari sepanjang yang dia mahu dan sependek yang dia mahu. Allah menggantikan malam dan siang. Begitu. Allah buat begitu. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubah sistem tersebut. Okay, pandangan ini merujuk kepada masa dan hari zaman Dajjal, iaitu satu hari seperti setahun dan seperti sebulan dan seperti seminggu panjangnya. Oleh kerana hari boleh menjadi panjang, maka hari juga boleh menjadi pendek. Ini gambaran tentang bagaimana masa ketika zaman Dajjal. Okay. Dan juga terdapat juga pandangan mengatakan bahawa umur manusia ni semakin lama semakin pendek. Itu masa pantas berlalu. Sebab apa? Ramainya hari ini kita lihat meninggalnya umur muda. Umur di antara 20 ke atas tak ramai, tapi 30 hingga 40. Itu umur yang hari ini ramai yang meninggal. Sebagai sakit dan sebagainya. Ni kat suara saya baru meninggal semalam. Sakit. Ayah dia bagi tahu bahawa anaknya diserang asma lah. Jadi standby lah. Jadi lepas solat Jumaat, kebetulan saya jadi imam khatib tu, dia beritahu suruh kita buat solat ajak lah. Jadi kita pun prepare solat ajak dan sebagainya. Jadi sebelum start khutbah itu, night notification beritahu bahawa meninggal. Dia meninggal. Saya kata, oh baru tadi minta solat ajak dah meninggal lah. Tak apalah, kita pun dah bagi tadi dah umum tadi dekat jemaah, jadi lepas cancel balik lah. Okay, kita katakan solat jenazah, solat hajat terpaksa dibatalkan kerana yang sakit tadi telah meninggal dunia. Jenazah telah meninggal dunia dan kita akan maklumkan kepada jemaah untuk solat jenazah lah nanti. Jadi umurnya baru 43 tahun. Ayahnya 60 lebih lah kat 70. Gambarkan anak pergi dulu pada ayah. Jadi umur manusia ni juga merujuk kepada pendek dan pantas berlalu. Okay. Dan juga pandangan lain, yang kelima pandangan lain, masa pantas berlalu merujuk kepada banyak kejahatan, kerosakan dan kebodohan. Banyaknya kejahatan, banyaknya kebodohan dan banyaknya kerosakan yang dibuat oleh manusia. Itu antara pantas berlalu masa itu. Kalau nak buat gondol, nak buat perkara-perkara maksiat, itu memang cepat. Hari ini kalau kita lihat orang yang, rata-rata lah kalau kita lihat orang yang berkahwin secara baik, tak dapat anak susah. Allah uji kat situ. Tapi kalau mereka-mereka yang buat perbuatan maksiat ini, pejam mata je. Buat maksiat, terus mengandung. Allah nak tunjukkan
kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana buat kejahatan tersebut, Allah balas dengan suatu perkara yang cukup pantas berlalu. Okey. Baik, kalau kita lihat sejarah bagaimana dalam risalah Ayat An-Nur oleh orang yang hebat, ulama yang hebat, iaitu pada zaman Said Nursi, dia bahaskan tentang tanda-tanda kiamat yang nyatakan oleh Nabi SAW. Salah satunya iaitu dia bagi tahu bahawa Jabir radhiyallahu anhu telah mendengar daripada Nawas bin Ibnu Sa'man. Sam'an radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal akan tinggal di muka bumi? Baginda menjawab, iaitu selama 40 hari, satu hari seperti 1 tahun, satu hari seperti 1 bulan, dan 1 hari seperti seminggu. Kemudian bakinya adalah seperti hari-hari biasa kamu semua lalui. Jadi berdasarkan hadis ini, maka Said Nursi telah buat satu penulisan dalam kitabnya, iaitu bagaimana Dajjal ini, dia merupakan salah satu daripada tanda-tanda yang besar yang diperlihatkan oleh Nabi SAW. Jadi bila mana mendengar keadaan begitu, iaitu Dajjal turun 40 hari, sehari dia sama dengan setahun, sehari sama sebulan, sehari sama seminggu, dan hari-hari lain itu samalah macam hari kita lihat hari ini. Maka Said Nursi bagi tahu bahawa adalah hadis yang mula terdapat satu isyarat tentang kemunculan seorang di kawasan utara dunia ini yang merupakan kawasan yang paling dekat dengan paling pekat dengan kekufuran. Kata begitu. Maksud hadis ini memberi isyarat tentang kemunculan dari arah utara dunia, iaitu dari kutub utara, iaitu mengandungi satunya adalah ke atas sana itu dia punya masa dia 6 bulan siang, 6 bulan malam. Jadi bila mana 6 bulan maksudnya sehari bersama dengan setahun lah. Sehari ni kira 24 jam tu kan. Maksudnya dia ada siang dan malam. Jadi bila mana di kutub utara itu 6 bulan siang, 6 bulan malam, maka menggambarkan bahawa itulah tempat pertama Dajjal akan turun. Ini berdasarkan penelitian daripada Said Nursi. Okay. Jadi digambarkan di sini, iaitu pertama Dajjal akan daripada sana. Daripada sana turun ke bawah. Okay. Hal ini menunjukkan Dajjal akan melintasi kawasan pemodenan dan selepas daripada kutub utara turun ke bawah, yang mana disampailah di kawasan-kawasan di kawasan Rusia. Di kawasan Rusia itu, maka dilihat bahawa 15 hari siang, 15 hari malam. Jadi maksudnya satu hari bersamaan dengan sebulan. Jadi turun lagi kawasan di bawah sedikit, maka dia akan jumpai dengan satu keadaan, iaitu satu hari bersamaan seminggu, iaitu siangnya dalam 3 hari lebih dan malamnya adalah 3 hari lebih. Kena turun ke bawah kepada hari-hari lain sampai kepada peringkat samalah dengan kita. Satu hari bersama dengan satu hari yang kita lihat pada hari ini. Itu gambarannya yang diperlihatkan oleh Said Nursi berkaitan dengan masa pantas berlalu, khususnya dalam bab kaitan dengan Dajjal ini. Okay. Itu perkara yang sangat-sangat kita perlu lihat pada hari ini, kerana itulah masa yang kita berjalan pada hari ini. Berjalan sikit, itulah masa kita. Okay. Jadi bila masa ini sentiasa berjalan, maka pasti kita perlu sentiasa memperbanyakkan ilmu dalam kefahaman kita, supaya kita tidak mudah untuk tersesat dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan perkara-perkara yang telah nampak benda itu adalah benda yang merosakkan, benda yang menyesatkan kehidupan kita. Jadi itu antara perkara-perkara yang sepatutnya kita laksanakan. Dalam konteks kita ini, merujuk pada ilmu dan masa pantas berlalu merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya hari ini kita berada pada akhir zaman. Yang banyak ujian Allah bagi pada kita. Yang banyak sangat Allah bagi nikmat kepada kita untuk kita lihat perkara-perkara tersebut. Allah bagi akal untuk kita berfikir. Ilmu Allah bagi cukup banyak. Allah bagi otak kita ni boleh pantas berfikir. Maka fikir-fikirkanlah yang mana baik, yang mana buruk sebelum kita lakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kerana kalau salah buat, maka dia punya implikasi yang sangat-sangat besar kepada kehidupan kita sebagai manusia. Sebab masa pantas berlalu. Kita hari ini bila masa pantas berlalu, ada mereka yang sempat untuk bertaubat. Ada mereka tak sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana rasa macam lama lagi berhidup. Oh, sihat walafiat, tak ada sakit dan sebagainya, tak ada tanda-tanda nak mati. Tengok Allah tarik nyawa, dah mati dah. Menggambarkan kepada kita bagaimana itu saatnya kita kena berwaspada
daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya kita laksanakan. Sekiranya kita boleh laksanakan, maka insya-Allah itulah petanda-petanda bahawa kita ni berada pada garisan yang betul, pada kaedah yang betul untuk kita menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ruang yang seluas-luasnya untuk kita mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan mudah-mudahan Allah mengelakkan kita, menjauh kita daripada segala perkara-perkara yang Allah larang. Jadi saya setakat tu perkongsian pada pagi ini. Kita buka kepada persoalan insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekiranya jemaah ada soalan, bolehlah bertanya. Sekarang ya, saya nampak kat sini Puan Rahmah. Puan Rahmah nak tanya apa-apa? Silakan. Ada ke? Ataupun yang lain nak tanya, bolehlah. Kita tanya sekarang, Ustaz. Nampaknya dah tak ada soalan ya, Ustaz. Tak soalan lain. Jelas, semuanya dah jelas. Assalamualaikum Ustaz. Ada. Silakan. Assalamualaikum. Cik Manap. Ustaz, saya nak bertanya, betul ke ataupun ada dalil yang menunjukkan bahawa apabila kita meninggal nanti, apabila kita insya-Allah dimasukkan ke dalam syurga, adakah kita akan dapat melihat sendiri ataupun dibuka hijab kita untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Itu saja persoalan saya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Cik Manap. Baik, untuk persoalan ini, sebagaimana yang telah dibicarakan oleh para ulama kita lah, bila mana kita dah dimasukkan ke dalam syurga, maka kita akan boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagaimana yang telah dinukilkan oleh para alim ulama kita lah. Bila mana kita masuk syurga nanti, kita akan boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sendirinya. Sebab tu bila mana atas dunia ini, kita ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Kalau kita bagaimana kita lihat perbahasan debat di antara Imam Abu Hanifah dengan orang etis. Allah, nama Daib tersiap saya, orang etis, orang yang tak ada agama. Dia bertanya tentang pelbagai antara soalan-soalannya, Allah di mana, bagaimana kita nak mengenal Allah. Jadi antara jawapan daripada Abu Hanifah kata macam ni lah. Kalau dia tahu, kata kau sembah Allah, Allah di mana? Dia kata Allah bertempat tak? Dia kata Allah tidak bertempat. Di mana buktinya? Dia kata beginilah. Cuba tengok dalam badan kita ni. Ada nyawa tak? Ada nyawa. Di manakah nyawa tersebut? Di kepala ke? Di tangan ke? Di mana? Jadi orang etis tak dapat jawab. Dia kata sebab apa? Memanglah Allah begitu. Allah berada di mana-mana. Dan kita tak dapat melihat Allah di sini. Tapi dalam syurga kelak, kita akan dapat melihat Allah. Dengan izin Allah, insya-Allah. Itu jawapan saya. Wallahualam. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya ni kurang jelas. Tadi awal-awal ada di masa ni kan, masa pantas berlalu. Kemudian datangnya Dajjal, masa tu terasa panjang. 1 hari seperti 1000 tahun. Adakah selepas tu terjadinya kejadian tu yang masa yang sehari 1000 tahun tu sehingga ke hari kiamat? Okey, baik. Terima kasih. Di 1 hari bersamaan dengan setahun. Digambarkan tempat di mana Dajjal itu turun. Bukan maksudnya sehari itu lama. Tak, sehari itu sama, pendek. Tetapi tempat di mana Dajjal itu turun, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Said Nursi dalam kitabnya, bahawa tempat pertama Dajjal akan turun, digambarkanlah gambaran dia merupakan daripada kutub utara. Di mana kutub utara ini, tempoh dia, masa dia adalah 6 bulan pertama itu dia akan mengalami siang sahaja, dan 6 bulan kedua dia akan mengalami malam sahaja. Jadi kita ni separuh-separuh. Kalau kita ni 12-24 jam itu, 12 jam siang, 12 jam malam. Jadi digambarkan bahawa tempoh 6 bulan siang, 6 bulan malam itu 1 hari. Itu digambarkan 1 hari bersama dengan setahun. Tempat yang turun adalah di kutub utara, kemudian dia turun kepada sebulan di kawasan-kawasan Russian di bawah kutub utara tersebut. Dia dah bertukar daripada
6 bulan kepada 15 hari. 15 hari siang, 15 hari malam. Menggambarkan satu hari bersamaan dengan sebulan. 15 hari. Kemudian dia turun kepada seminggu. Satu hari bersamaan seminggu, iaitu 3 hari setengah malam, 3 hari setengah siang. Jadi satu hari bersama seminggu. Itu digambarkan tempat-tempat Dajjal akan turun dan akan mula bergerak daripada atas ke bawah sampailah kepada tempat yang mana sehari bersama dengan sebagaimana hari-hari kita yang berlaku pada hari inilah. Jadi tidak menggambarkan masa panjang, tapi masa itu pendek, masa itu pantas berlalu, tetapi digambarkan tempat-tempat Dajjal akan turun. Itu Wallahualam. Jadinya perkiraan hari tidak lagi 24 jam masa tu. Dia Sekarang ni 24 jam, dia 24 jam. Cumanya dia pantas berlalu masa itu adalah diukur daripada kedudukan tempat-tempat ataupun kita katakan koordinat-koordinat masa itu berbeza. Contoh macam di Kutub Utara kan dia punya masa siang tu panjang, masa malam tu pendek, ada beberapa tempat dia. Jadi begitulah keadaan-keadaan dia. Macam kita ni, kita di bawah khatulistiwa ni masa dia sama. Lebih kurang sama 12 jam. Kalau di yang 4 musim berbeza sedikit masa panjangnya. Kalau musim sejuk kita tengok kan masa siangnya singkat, masa malamnya panjang. Begitu dia punya perkiraan dia. Masa 24 jam juga. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya, kalau selepas hari pembalasan esok, lepas timbel-timbel dosa semua menentukan kita ni, semualah orang Islam duduk dalam syurga katakan. Lepas tu esok kita selepas akhirat, esok selepas dibangkit semua, kita hidup di akhirat sama. Kau kira kita hidup boleh jumpa anak-anak, cucu atas dunia ni ke? Dok dah. Okey, baik. Terima kasih Puan Hafifah. Mungkin begini dia punya penjelasan lah. Mudah-mudahan dapat memberi jawapan. Bila mana kita dibangkitkan nanti ni kita akan menjadi nafsi-nafsi. Maksudnya kita akan berada seorang-seorang. Kita tak akan mencari orang lain di akhirat. Maksudnya lepas dibangkitkan. Sebab kita akan menumpukan kepada amalan kita semata-mata. Kita nak cari amalan kita ni nak ke mana. Kita tahu kita ke mana. Jadi kita akan pergi ikutlah flow. Ada orang yang akan ketika mana di Yaumul Mahsyar itu ada orang yang akan berenang dalam lautan peluh sehingga terhapus kepala, ada pada dada, ada pada muka lali berdasarkan amalan. Itu satu. Kemudian nak jumpa dengan anak isteri semua sekali itu bila mana ditakdirkan kita ni dimasukkan dalam syurga. Suamilah masukkan dalam syurga. Tiba-tiba kaki pertama masuk, kaki kedua diheret oleh anak dan isteri. Kenapa? Sebab kita tak pernah untuk mengajar mereka tentang agama. Maka tak sempat kita masuk syurga. Bagi pada kita akan diheret oleh isteri anak kita masuk neraka balik. Sebab kita tak sempat untuk diajarlah atas dunia tu. Tapi kalau kita sempat untuk ajar mereka semua sekali, maka semua kita akan bersama dalam syurga dalam keadaan wajah-wajah yang kita tak jangka. Muda-muda semua sekali. Sebab dalam syurga nanti tak adalah kita katakan, oh ini mak aku sebab apa nampaklah wajah-wajah kerut dia. Tak ada. Semua umur sama. Umur lelaki, saya lupa umur berapa, saya rujuk balik sebab ada perkiraan umur dia tu. Umur lelaki sekian-sekian, kita umur macam ni, contoh saya katakan umur, umur 40 lah saya kata. Umur 40. Umur 40. Kita umur 40, ayah kita umur 40, datuk nenek 40, moyang 40. Semua umur sama. Dia tak tahu mana satu. Sebaya. Jadi sebaya. Semua sebaya. Allah datangkan wajah yang sebaya semua sekali dalam syurga. Itu kalau kita masuk syurga. 30 tahun ni betul. Baik. Itu satu peristiwa. Kalau contohlah kita katakan, bagaimana keadaannya bila mana anak masuk syurga tapi ibu bapa tak masuk syurga. Alhamdulillah lah kita katakan. Ibu bapa ditakdirkan berada di neraka. Ada satu kisah bagaimana digambarkan anak ini terasa sunyi dalam syurga. Mencari-cari kenikmatan syurga itu tidak memberikan kesan kerana dia merindukan ibu bapa mereka. Jadi dia mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari ibu dan ayah mereka. Jadi dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pergilah turun ke neraka. Dia beritahu, ibu ayah kau tak ada kat sini, ibu ayah kau berada di neraka. Boleh tak aku nak ajak dia naik ke syurga? Boleh, pergilah cari. Dia pergi cari. Dia pada satu tingkat tak jumpa. Akhirnya selepas 500 tahun mencari, boleh jumpa ayah dia. Jumpa ayah dia, ambil ayah dia, melihat ayah dia sangat-sangat sedih dalam neraka, keluarkan ayah dia,
naik dimandikan semua sekali, tunggu di pintu syurga. Tunggu sini ayah, saya nak pergi jemput mak pula. Pergi jemput mak, pergi cari. Satu tiga tak jumpa balik 500 tahun lepas tu jumpalah mak dia. Tengok sangat-sangat menjadikan. Angkat mak dia, angkat letak ke atas. Sampai ke atas dia cari balik. Mana ayah dia? Cari tak jumpa. Tak jumpa. Tanya Allah kat mana? Ayah kau malaikat ambil balik. Diazab balik neraka sebab dosa dia terlalu banyak. Tak boleh lagi masuk syurga. Pusing balik. Masuk balik anak pergi cari ayah dalam neraka 500 tahun. Buat naik ibunya. Malaikat ambil masuk balik dalam tu. Akhirnya 3,500 tahun baru dipertemukan. Selesai semua diazab semua sekali. Barulah dimasukkan ke dalam syurga. Bertemulah mereka anak beranak. Menggambarkan bagaimana situasi berjumpa ibu, ayah semua sekali keluarga dalam syurga. Tetapi kalau mereka ini atas dunia buat maksiat, anak je buat baik, maka dia boleh tarik tapi tempohnya lama. Sebab itulah kita kata anak syurga akan bawa menarik ibu ayah mereka ke dalam syurga. Tetapi kita ni kena pastikanlah beramal ibadah supaya kita boleh semua masuk syurga anak beranak itu. Dia wallahualam. Ini part ni kita akan bahaskan dalam berkaitan dengan syurga neraka. Ini banyaklah. Ini menarik insya-Allah yang banyak kita akan memberikan pengajaran kepada kita nanti. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita selalu diwar-warkan jika suami dah meninggal, maka isteri tak boleh kahwin lagi, tujuannya untuk berjumpa dengan suami di sana. Benar atau adakah kalau ia berkahwin lagi dia akan terus tak berjumpa dengan suami dan tak mendapat? Betul. Baik, dia sekiranya kalau suami isteri meninggal, suami kahwin lain, tak apalah akan jumpa balik bidadari tu. Tapi kalau isteri bila mana dia kematian suaminya, kemudian dunia dikahwin dengan orang lain, maka di akhirat nanti dia akan berjumpa dengan suami yang barulah. Dia akan jumpa suami yang baru. Dia akan jumpa juga sekiranya berada di syurga bersama-sama, dia akan jumpalah. Tapi bersamanya adalah mengikut suami yang baru. Sebab kita ni bila mana masuk dalam syurga nanti, wanita akan jadi ketua bidadari kepada suami atas dunia. Maka dia tengok suami terakhirnya di manalah. Jadi sebab itulah kalau itu ada kasus sirah bagaimana seorang sahabat Nabi dia tak kahwin selepas kematian suaminya, dia tak kahwin. Kenapa tak kahwin? Ramai orang jumpa dia nak kahwin, dia semangat dia tak nak. Dia kata aku nak bersama dengan suami aku di syurga kelak. Itu gambarannya lah. Dia setia dia tu bukan atas dunia saja, tapi setia dia tu bersama dengan suaminya di akhirat kelak. Itu wallahu alam, itu adalah jawapan daripada saya. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Nak tanya lagi Ustaz? Boleh, sila Puan. Saya suka tanya. Kalau kata contohlah, tahap umur berapa kalau anak tu umur dah kahwin dah kan? Kita bak semayan ni terkeluar dah daripada tanggungan kita kan? Ya. Okey, kalau anak tu umur dah keluar belum kahwin? Belum kahwin lagi dia duduk dengan kita. Kalau anak perempuan, anak perempuan dia masih dah bawah tanggungan ayah dia kalau sebelum dia berkahwin. Anak perempuan. Kalau anak lelaki, lepas dia balik itu dia bawah tanggungan dia sendirilah. Kalau anak perempuan, dia masih lagi tanggungan dia bawah ayah dia. Walaupun dia dah tua dan sebagainya, tapi dia belum berkahwin, dia dah balik semua sekali. Betul lah, hak dosa pahala itu dia dah kira dia masuk bawah dia sendiri. Tetapi penjagaan itu untuk wanita ataupun untuk anak perempuan, dia lebih mendalam lagi, lebih detail lagi. Maksudnya walaupun dia tak kahwin lagi, kita kena ambil peduli tentang aurat dia kat mana, bagaimana pergaulan dia, kita kena ambil tahu. Sebab dia akan efek kepada ayah dia tu, ataupun waris dia atau wali dia tu, selagi mana dia tak kahwin. Bagi anak lelaki, bila mana dia dah balik, maka dia telah lepas daripada tanggungan kita lah. Sebab tu kalau bab solat semua sekali ni, kita memang sarankanlah, tak kira lelaki perempuan, jaga betul-betul solat anak-anak kita tu. Walaupun hakikatnya kalau lelaki lepas lah, dia tanggung sendiri, tetapi kita kena sentiasa bagi tahu sampailah dia boleh buat yang terbaik untuk diri dia sendiri. Sebab kita takutlah nanti bila mana kita ni, walaupun dia umur dah banyak lah,
tapi dia tak solat sebagainya. Bila mana kita ditakdirkan masuk syurga, tiba-tiba kaki kita diheret. Oh, ayah hanya tegur saya sampai umur takat ni saja, tapi tak sempat tegur pada umur-umur yang saya dah lanjut. Saya alpa dengan solat tu. Jadi itu antara dalil mereka lah untuk mengheret kita ke dalam neraka. Sebabnya kalau atas dunia ini orang yang boleh kata mentakwil banyak benda, di akhirat kelak pun dia kata sama juga. Contohlah kita katakan jiran kita. Kita ajak jiran kita, jomlah kita solat berjemaah di surau, ajak sehari. Kemudian masuk dalam jumpa dekat pada masyar, oh dia ni tak ajak aku solat, sehari je ajak. Ajak 2 kali, kalau ajak 2 kali aku pergi. Kita pun atas dunia kita ajak 2 kali. Dia ajak 2 kali je, dia tak ajak 3 kali. Kalau ajak 3 kali, kali ketiga mesti aku pergi. 3 kita ajak, 4 kali dia minta. Jadi itu perkara-perkara yang tak akan habislah. Yang penting usaha kita ni, kita cuba untuk berlepas diri, iaitu sentiasa ajak kepada kebaikan dan menyuruh kepada buat baik, insya-Allah. Itu jawapan saya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Salah lagi? Ini payuh ya Ustaz kan nak didik anak tetes maya ni. Dia bab solat ni kita kena sentiasa bagi tahu kena solat. Sebab itulah bila mana bab solat ini kita kena daripada mula baginda muru auladakum bis-salah wa hum abna'us sab'ah wa dribu balagha asyara atau kama qala, begitulah dia punya maksudnya. Kalau kita dapat didik anak 7 tahun hingga 10 tahun itu yang terbaik. Kalau anak dia dah dewasa, dah akhir balik, baru kita nak pukul, tak boleh dah. Jadi time itulah kita kena macam ni lah, kena tugasan, kena guru pun masuk, kena buat camp dan sebagainya, buat kata bagi semangat pada dia, bagi motivasi pada dia supaya dia semayang dan sebagainya. Itulah gaya kita kena buat lah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Saya kira waktu sudah dah cukup. Dan jazakallahu khair kepada Ustaz Dr. Khairul Ashraf, dan terima kasih atas perkongsian ilmu mengenai tanda-tanda hari kiamat, iaitu ilmu dan masa pantas berlalu. Bila mana kita berbicara tentang kepantasan masa ya, ia merupakan salah satu tanda kiamat adalah untuk memberi kesedaran kepada kita semua sebagai manusia untuk menghargai masa dan tidak lalai dengan perkara duniawi sehingga melupakan amalan yang boleh dibawa ke akhirat kelak. Peringatan ini juga untuk diri saya juga, dan dari pihak perusahaan mohon maaf jika ada salah bicara pada saya. Yang sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan ucapan terima kasih buat jemaah yang sudi diluangkan masa hingga ke akhir majlis ini, dan mohon berada bersama-sama dengan saya bagi bacaan surah Ar-Rahman sebentar saja lagi. Dan ucapan tak lupa juga buat tajaan menaja slot program ini. Semoga tajak ini membawa bekalan yang indah di akhirat kelak. Dan bagi melanjutkan majlis ilmu Ustaz, mohon tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah kita sama-sama tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Non. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Ainur dan sahabat-sahabat Ustaz. semua. Terima kasih Pak Ainur. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagi yang berkelapangan, bolehlah duduk bersama-sama dengan saya untuk kita sama-sama membaca surah Ar-Rahman pada pagi ini. Cuma dalam masa 30 minit sahaja, juga baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Saya kira jemaah sudah bersedia dengan kitab Al-Quran masing-masing ya. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان
فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Seterusnya surah Al-Kahfi, surah ayat pertama dan surah ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك
كذلك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Seterusnya sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan mendapat keberkatan oleh Allah dan dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wa la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La hawla wa la quwwata illa billah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدينا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memisahkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan segala manusia untuk menerima balasan pada suatu hari, iaitu hari kiamat, yang tidak ada syak padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami semua dan peliharalah kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'ta ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami mengikut Rasul-Mu. Oleh itu suratkanlah kepada kami beserta orang-orang yang menjadi saksi yang mengakui keesaan-Mu ya Allah dan kebenaran Rasul-Mu. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami. Dan teguhkanlah tapak kependeran kami dalam perjuangan dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir.
ربنا ما خلقتنا هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, ya Allah. Maka peliharalah kami dari azab api neraka-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah bicara pada saya. Yang seperti itu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan doa ini Allah angkat dan dimakbulkan insya-Allah. Terima kasih semua jemaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Ainun. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih. Assalamualaikum.